perasan, dan kita cuba nak membawa benda ni naratif baru supaya semua orang dapat memahami dan mengetahui perkara yang berlaku sekarang ni. Kementerian Sumber Manusia baru-baru ni menyatakan hasrat ingin menaikkan gaji minima daripada 1,200 kepada 1,500. Gaji minima pekerja sebelum penghujung tahun 2022. Bermaksud maknanya majikan-majikan perlulah bersedia by end of December, maknanya bulan 2023, maka pekerja-pekerja atau majikan-majikan perlu menaikkan gaji minima pekerja-pekerja mereka daripada 1,200 gaji minima kepada 1,500. Yang menjadi masalah hanya adalah timbul satu organisasi yang dipanggil Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia Employer Federation, yang baru-baru ini mengeluarkan kenyataan bahawa mereka meminta kerajaan supaya menangguhkan kenaikan gaji minima daripada 1,200 ke 1,500. Kenyataan itu dikeluar oleh pemimpin-pemimpin daripada Persekutuan Majikan Malaysia, MEF. Jadi live hari ini adalah live untuk berbincang mengenai statement yang dikeluarkan oleh Persekutuan Majikan Malaysia, iaitu memohon kerajaan supaya menangguhkan kenaikan gaji minima daripada 1,200 kepada 1,500. Hari ini kita akan membincangkan, adakah patut kita tangguh atau tidak? Isunya adalah sekarang pada kita kenaikan gaji daripada 1,200 kepada 1,500 adalah kenaikan gaji yang berpatutan. Betul. Kenaikannya bukan kenaikan yang terlalu drastik. Kita tak minta pun gaji sampai 10,000, 3,000. Adakah kenaikan gaji 1,200 ke 1,500 adalah satu kenaikan gaji yang tidak munasabah jika nak dibandingkan dengan kos hidup ataupun kadar kenaikan barang hari ini? Semua pun tahulah bagaimana harga barang, kenaikan harga barang ayam, barang asas seperti telur, betul, beras, sayur, ikan, kenaikannya sangatlah begitu mendadak. Dan sekiranya kumpulan yang dinamakan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia mengatakan bahawa perlu menangguh, saya nak tanya pada diorang ni, adakah dia rasa pekerja-pekerja ini boleh survive tanpa kenaikan gaji? Sedangkan mereka semua tahu bahawa kenaikan harga barang begitu mendadak. Saya boleh bersetuju dengan Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia ni sekiranya dia ingin meminta supaya kerajaan menangguhkan. Minta sekali kerajaan tangguhkan kenaikan harga barang. Betul. Isu kenaikan gaji minima ni perlu dinaikkan adalah kerana isunya adalah barang naik. Kita tidak akan timbul, kita tahu, kita faham. Kita tidak mahu berkata kita pun majikan juga. Betul. Kita pun majikan. Kita faham bahawa kenaikan harga barang, harga minima gaji sudah tentulah akan meningkatkan kos operasi majikan. Itu kita kena faham. Syarikat akan ada kenaikan kos operasi. Tetapi kita kena faham situasinya adalah ini adalah kenaikan yang mendesak. Kenaikan gaji 1,500 ini adalah bukan lagi satu kehendak, tetapi satu keperluan. Dan saya tidak rasa ada mana-mana pekerja ataupun ketua-ketua keluarga ataupun mana-mana individu mampu bertahan sekiranya gajinya di bawah 1,500. Tak mampu bertahan. Even 1,500 pun tak cukup. Tak cukup. Betul. Tak cukup. Saya rasa mungkin individu yang bercakap ini, mereka ni benar-benar dipanggil kluster kayangan kot. Betul. Mereka hanya fikir soal survival majikan. Bagaimana pula dengan survival pekerja? Betul. Bukan kita cakap soal macam mana mereka hidup bermewah-mewah. Betul. Ini adalah soal untuk mendapat keperluan asas yang cukup. Takkanlah nak suruh dia orang ni makan ikan bilis 2-3 ketol. Dia suruh makan ikan separuh. Takkanlah nak makan telur nak kerat 4. Ni semua benda-benda yang kena tak wajar. Itulah kita kata. Jadi saya nak bercakap kepada majikan-majikan ni, bahasa yang orang kata man-man lah sikit lah. Jangan jaga hati lah. Jaga hati lah bercakap. Janganlah kita hanya cakap survival majikan. Bagaimana pula dengan survival pekerja? Betul. Takkan majikan saja nak hidup, bagaimana pula pekerja nak hidup? Betul. Jadi
kita minta kepada persekutuan majikan buka mata sikit lah. Janganlah rasa simpati lah kanda. Janganlah, saya tak tuduh, saya hanya bercakap, janganlah anda hanya bercakap mewakili majikan. Betul. Janganlah anda ini, saya percaya anda dulu sebelum jadi majikan, anda pun juga pernah menjadi pekerja. Betul. Takkanlah anda terus-terus jadi majikan. Sudah tentulah anda bermula dengan pekerja. Anda sudah tentu faham bagaimana jerit perihnya menjadi seorang pekerja sekiranya gaji tidak mencukupi. Betul. Bagaimana mereka nak survive, bagaimana nak hidup. Jadi pada kita, kenaikan gaji minima daripada 1,200 kepada 1,500 adalah satu kenaikan yang sangat munasabah. Bukanlah satu kenaikan yang keterlaluan. Betul. Dan majikan perlu melihat benda ini dari sudut kemanusiaan, dari sudut ihsan. Bagaimana sepatutnya majikan yang baik, majikan yang cuba untuk memberi yang lebih kerana melihat kepada keperluan yang mendesak pada hari ini. Dengan kenaikan harga barang yang naik bertubi-tubi, yang tidak ada henti-hentinya, dan sudah tentulah perlu ada kenaikan gaji. Dan kenaikan gaji yang minima ni satu kenaikan yang munasabah. Betul. Masuk. Yalah, sebab kita lihat kanda, contoh hari ni kita bercakap soal kesusahan ataupun keperitan derita yang dilalui oleh majikan. Saya bersetuju. Saya punya jawapan sama macam Datuk Isham. Kalau mereka tidak mahu menaikkan gaji pekerja minima daripada 1,200 naik kepada 1,500, mereka juga perlu menahan supaya kenaikan harga barang yang kita lihat ini melambung-lambung. Sebab tu saya lihat kanda, kerajaan yang menjalankan amanah ni saya tolonglah. Saya minta tolong jangan nampak surface atas. Jangan melihat keadaan yang berlaku terhadap majikan-majikan ini. Sebab apa kita lihat hari ini, contohnya harga barang yang naik melambung-lambung ini, siapa yang kontrol mereka? Walaupun akta pencatutan harga yang dibuat oleh KPDHEP yang kita sedia maklum, lebih kurang ada 30 ke 50 item barang yang menjadi asas menjadi satu kawalan yang dibuat oleh kerajaan. Tapi kerajaan lupa bahawa mereka hanya mengawal di barisan depan. Betul. Sebenarnya hakikatnya saya juga terlibat dalam urusan perusahaan runcit. Dan saya pasti semua peruncit-peruncit yang ada di seluruh Malaysia hari ini mengalami perkara yang sama. Kita mendapat harga yang diberikan oleh pembekal dan pengeluar dengan satu harga yang tidak munasabah. Contohnya harga ayam. Kita kadang-kadang jadi kurang faham bagaimana ayam sekarang ni dengan harga RM9.50 sekilo. Harga pasaran yang dikawal oleh kerajaan dan ditetapkan tak boleh lebih daripada ni. Kita sedia maklum KPDHEP akan buat pertukaran bulan ke bulan berkenaan dengan akta pencatutan harga ini. Sebab ada bulan kena naik harga. Jadi ada di bawah kawalan KPDHEP akta pencatutan harga ni. Tapi adakah kerajaan tahu bahawa anda mengawal kami? Tapi hakikatnya kami dapat barang ayam RM9.20 1 kilo. Dapat barang RM9.20 1 kilo. Kami dikawal oleh kerajaan sebanyak RM9.50. Peruncit-peruncit ni dikawal oleh kerajaan untuk jual dengan harga RM9.50. Farma ditubuhkan untuk konon-konon jihad ekonomi orang Melayu Islam juga sepatutnya menjadi barisan depan untuk mengawal harga barang. Mereka juga tertekan oleh satu kawalan yang dibuat oleh kerajaan, tetapi kerajaan mengawal mereka. Hakikatnya mereka dapat barangan-barangan daripada supplier, pembekal-pembekal hari ini yang kita sedia maklum adalah harga yang tak munasabah. Saya ambil satu contoh Datuk Isham. Kerana bayangkan kalau barang dapat RM9.20, kita ni peruncit peruncit-peruncit ini dapat harga RM9.20. Kadang-kadang dapatlah RM9. Contoh, kena jual dengan harga di bawah RM9.50. Tak boleh lebih Bermaksud dia untung, saya katalah 1 kilo dia untung 50%. Ini betul-betul, ini real, ini fakta. Ini bukannya propaganda. Saya akan cerita kenapa benda ini terjadi. Inilah propaganda yang dilakukan oleh pengeluar dan pembekal yang selama ini menipu kita, menipu kerajaan, dan kerajaan tidak ada kuasa untuk mengambil tindakan kepada mereka. Dan hari ini kita lihat, ini yang menjadikan rakyat semakin menderita. Dan saya adalah orang dan pasukan-pasukan kita adalah orang yang sentiasa bersama dengan kerajaan dan rakyat. Tapi adakah rakyat mahu hari ini terus ditipu oleh mereka ini? Bayangkan RM9 dapat harga barang, jual RM9.20. Kebiasaannya ayam kita akan makan untuk berat 1.5 kg ke 1.8 kg. Orang tidak akan makan ayam yang tua 2 kg dan 2 kg lebih. Bayangkan satu ekor ayam kita kena untung saya ambil lah yang paling tinggi 1.8 kg kali 50 sen. Satu ekor ayam kita untung 90 sen kanda.
Bayangkan yang kena potong ayam, yang kena potong 14, yang kena potong 12, yang kena potong 8, yang kena potong 16 tu siapa? Kedai runcit tu punya pemotong ayam, pekerja dia ataupun majikan sendiri yang potong ayam. Gaji tukang potong ayam satu hari paling kurang RM80. Ya, saya nak bagi tahu. Sebulan 2,400. Satu-satu kedai runcit biasanya paling banyak dia boleh jual ayam satu hari paling banyak 70 ekor sahaja. 70 ekor, tak ada lebih pada tu. Kalau yang jual lebih tu biasanya hypermarket lah, kedai-kedai runcit takkan. Kalau pasar-pasar pun lebih kurang itulah, melainkan dia ada order yang banyak, dia pun dapat margin yang sangat sedikit. Okey, dengar. Kalau satu ekor kita untung 90 sen, kalau dapat jual satu hari 70 ekor kali 90 sen baru berapa? RM63. Kan dia? Saya nak tanya Kanda, RM63 adalah profit. Boleh tanya, boleh buat survey. Kerajaan boleh turun padang, tanyalah peruncit, tanyalah peniaga pasar, pergi tanya mereka, betul tak apa yang saya sebut ni? Kalau kita bohong, maka kalau saya bohong, sayalah tanggung. RM63. Okey, mesti pelik kenapa? Kau dah tahu kau tak ada untung, kau tetap nak berniaga ayam. Ini saya cerita. Jadi RM63 dia untung, belum campur ais batu. Kalau jual ayam ni, biasanya ayam diorang takkan ambil hari-hari, hantar sekali 3 hari, 4 hari. Ais batu pakai satu hari dekat 20 beg. Kalau satu kedai yang besar dapat RM2.50 satu beg. Kalau satu hari pakai 20 beg, kali dengan RM2.50 bermaksud RM50 kan dia. Sebulan berapa? 1,500. Pelik kan, macam rugi banyak. Memang rugi. Dan macam mana hari ni peruncit menghadapi cabaran ini, saya cerita. 1,500 sebulan dia punya kos. Lepas tu ayam dia hanya untung, tadi saya sebut RM63. Sebulan dia punya collection RM1,910. RM1,910 untuk sebulan. Dia punya costing ais batu RM1,500. Tukang potong ayam gaji RM80 kali dengan 26 hari bekerja, lebih kurang kita ambil lah roughly RM2,100. RM1,500 campur RM2,100, RM3,600 kan dia. Bermaksud kos untuk menjalankan ayam tu, saya tak cerita untung lagi ni, kos dia RM3,600. Saya cerita dari mana nak dapat costing untuk cover kos ni? Daripada profit. Dia untung RM63 kali dengan 30 hari RM1,810. Macam mana dia nak cover? Dia negatif betul. Tapi kenapa diorang masih berniaga ayam kan? Saya nak beritahu. Kerana kalau kedai mereka tidak mempunyai ayam, maka barangan-barangan lain tidak akan laku. jalan. Sebab orang akan datang beli ayam di kedai. Dan inilah penipuan yang besar dilakukan oleh pembekal dan pengeluar, dan peruncit-peruncit yang kena maki hamun, peruncit-peruncit yang kena marah dengan end user, peruncit-peruncit yang kena. Saya bawa cerita bab ayam. Sebenarnya sebab itu kalau tuan-tuan tengok banyak orang dah tak buka fresh market. Kan dia perasan? Kenapa orang hanya buka macam Speed 99, macam KK Mart, orang tak berniaga barangan-barangan fresh market. Kita akan jumpa barang fresh market ni hanya di pasar dan hypermarket. Betul? Kenapa? Kerana semua bungkus berniaga. Sebab apa? Kerana kalau mereka tak berniaga barangan basah seperti ayam, maka kedai mereka takkan ada pelanggan. Sebab itu kedai-kedai Aceh ke, kedai-kedai orang Melayu ke, kedai-kedai Uncle India ke, kedai Uncle Cina ke apa, mesti ada ayam. Jadi dia kata ayam ni saya memang rugi. Tak percaya pergi survey. Ini bukan cakap main-main. KPDHP, pergilah hantar satu reporter, pergilah hantar satu orang, mana-manalah intelijen punya orang, pergi survey betul-betul A to Z, suruh dia bawa report. Betul tak apa yang saya cakap? Inilah permainan yang dimainkan oleh pembekal dengan pengeluar selama ini kan dia. Jadi sebab itu kita lihat hari ni peruncit-peruncit dan juga end user seperti kami ni, kami pembeli, nak tak nak kena beli. Dan saya nak tanya, persoalan saya tak nak ambil banyak sebab tau. Saya tak nak ambil banyak produk. Nak cerita pasal telur, untuk satu papan bau 50 sen. Kadang-kadang ingat barangan seperti ayam kan dia, ikan, telur semua ni tak boleh hutang kan dia. Ada barang boleh dip, ada barang tak boleh hutang. Barang bawah kawalan kerajaan tak boleh hutang. Tak boleh hutang saya beritahu. Gula RM2.85, itu kawalan dia. RM2.80 dan RM2.80. Tahu tak untung gula berapa satu beg untuk peruncit? 5 sen. Ini bukan main-main. Pergi tanya. Minyak 5 sen. Pergi tanya dengan sumber supplier, dia bagi memang harga begitu. You boleh untung 5 sen. Ini harga kawalan. Saya nak tanya, di manakah proses berlakunya kenaikan harga barang yang berubah-ubah setiap tahun? Naik, turun. Musim perayaan, naik, turun.
Sebab itu siapa yang sekarang ni tertekan? Itu yang disebut oleh Datuk Hisham sebentar tadi. Berkenaan gaji minimum 1,200, minta naik harga 1,500, tak bagi. Majikan-majikan tak nak, persekutuan majikan tak nak. Saya nak bagi tahu boleh. Dengan syarat kau turunkan harga barang. Kalau ikut kepada promosi yang dilakukan, kita lihat apa-apa perniagaan. Saya orang berniaga kecil-kecilan, Datuk Hisham orang-orang berniaga kecil-kecilan. Kami ada urusan dalam nelayan, ekspor, kita buat benda-benda tu, kita tahu. Selalunya barang yang keluar akan bertambah berkurangan. Maksudnya harga dia tu macam ni. Untuk surface yang pertama keluar phase 1, harga dia mahal. Betul. Bila nampak dah collect balik, orang kata profit, dah ada margin dengan dia, apa dia? Kita bagilah diskaun pula. Ini pelik. Dalam barangan kawalan, dia naik terus. Naik. Itu harga kawalan. Harga yang barang-barang yang kita tak nampak. Ingat Maggi pun sebenarnya dah jadi macam makanan harian tau. Betul ni, bukan main-main cakap. Ini kerajaan nak kena tahu. Saya bukan cakap pada kerajaan yang menjalankan amanah dari sudut agensi ni. Agensi ni dia ikut arahannya. Dia pun terkesan dengan apa yang terjadi dengan pandemik harga barang. Saya sebut ni pandemik harga barang mendadak. Inilah propaganda yang dilakukan oleh pembekal dengan pengeluar selama ini, tipu kita bertahun-tahun. Dan kita tak berani lawan dia. Kita tak berani. Saya terus terang saya cakap, kita tak berani. Kalau KPDHEP sanggup bekerjasama dengan Persatuan Pengguna Semen Malaysia, MHO, dan juga persatuan-persatuan di seluruh Malaysia dan persatuan-persatuan peruncit di seluruh Malaysia, kita turun padang. Kita kena tengok kenapa dia orang ni mainkan kita. Banyak benda yang kita tak nampak secara jelas. Sebenarnya ini kita telah ditipu hidup-hidup oleh mereka. Okey, saya sebut sekali lagi tentang ayam. Apakah punca kenaikan harga barang ayam? Kita kena logik. Ini logik fikiran. Masyarakat kena dengar dengan jelas. Benda ini bukan main-main. Kalau kita tidak bersepakat, kalau kita tidak bersama untuk sama-sama mendesak kerajaan yang menjalankan amanah, khusus kepada KPDHP yang kita rasa rakan kita, kawan kita, untuk sama-sama kita bantu mereka untuk benteras mereka. Mungkin hari ini pembekal dengan pengeluar kata, siapa you nak ambil tahu tentang profit kita? Yes, boleh, you boleh. Memang kita tidak ada sebab untuk question you punya profit, tapi sebab harga barang you meningkat-ningkat dan berubah-ubah. Jadi kita nak tahulah apa sebab you naikkan harga barang yang tidak menentu. Sebab kita, kalau kita buat contoh, kami sebagai orang peniaga kecil, kita akan ada turnover overhead untuk 1 years. Kalau tahun ni aku akan ada order katalah 20,000 pack. Aku dah tahu dah. Kita dah tahu dah berapa staff nak kena pakai, apa mesin nak kena tambah, apa, kita dah ada overhead tu. Dan tak mungkin berubah-ubah. Kan? Tak mungkin berubah-ubah. Kalau harga berubah ni, mesti kita dikawal ataupun dimainkan oleh pembekal. Betul. Jadi ini masalahnya. Saya nak tanya, apakah solusi kerajaan buat pada hari ini ketika harga barang meningkat? Kerajaan mengawal barisan depan. Tak boleh. Sebab mengawal barisan depan yang ditekan. You mau. Dia macam ni. Pembekal akan cakap, you mau ambil lah. Kalau tak mau, sudahlah. Ada orang mau angkat ini telur. You mau lah. Kalau tak mau, ini ayam, ada orang mau beli. Kita takut apa? You tak mau ini ikan, tak apa, kita boleh bagi lain orang. Orang semua mau makan ikan. Faham tak? Ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Dan sebenarnya kerajaan tolonglah faham benda ini, kerana ini telah membuatkan rakyat semakin tertekan. Merana tertekan. Jadi sebab itu kita nak sangat kenaikan harga gaji ni minimum daripada 1,200 naik kepada 1,500 adalah lebih kurang 23%. Lebih kurang 23%. 23% daripada 1,200 sangatlah sedikit dengan margin yang diorang tekan kita. Betul. Daripada musim GST pergi kepada SST, pergi kepada COVID, pergi kepada PKP 1, segala macam, pergi cek harga barang, turun ke naik? Naik. Meningkat. Okey, sebenarnya kalau ikutkan dengan keadaan sekarang ni, orang lagi banyak nak pakai barang, betul? Tak ada sebab dia nak kata barang, kami sebenarnya waktu pandemik kami tak boleh berniaga. Hey, come on, barangan asas jangan tipu saya. Hari-hari kita masak. Hari-hari kita. Tak ada pula waktu pandemik kita cakap dengan anak kita jangan makan nasi. Tak ada pula waktu pandemik kita cakap dengan anak kita jangan masak telur. Tak ada pula waktu pandemik kita cakap dengan anak kita tak boleh goreng ikan. Tak ada. Makan perlu makan, hidup mesti diteruskan. Jadi tidak ada sebab pengeluar dan pembekal memberi alasan yang tak munasabah. Tak ada. Permintaan sentiasa ada. Jangan bohong. Kilang-kilang masih beroperasi.
kilang-kilang masih meneruskan sebab itu menjadi bukan sebahagian besar, menjadi keperluan, dan sektor dalam penghilangan yang melibatkan barangan asas dibenarkan untuk beroperasi. Cuma lagilah dikurangkan overhead. Betul. Dikurang overhead, kerja dipecahkan kepada 2 dan sebagainya, pecah 3, pecah 2, tetapi bekalan still sampai pada kita. Setuju? Dan transportation lebih menjimatkan. Kerana apa? Kita boleh overload masuk barang. Orang beli order sekali barang untuk seminggu, 2 minggu. Jadi ini penipuan yang telah dilakukan oleh pembekal. Jadi rumusan yang saya boleh buat dari sudut penipuan yang dilakukan oleh pembekal dan pengeluar selama ini, yang telah menipu kita bertahun-tahun. Saya tidak bersetuju dengan dengan satu kempen boykot kan dia. Kenapa kan dia? Sebab kita tidak ada pilihan. Ada orang kata jom kita boykot makan ayam. Saya tidak setuju benda tu kan dia. Habis nak makan apa? Okay. Kita nak makan apa? Saya tidak setuju benda tu. Walaupun sebahagian besar itu benda yang baik, dan saya sokong juga dibuat perkara kempen yang begitu, tapi saya lebih sokong kita pergi berhadapan dengan mereka, mengawal pengeluar. Kita kena pastikan harga barang macam ni, dan kita pastikan semua barangan kawalan ini kena di bawah kawalan kerajaan. Kerana ini menjadi sebab keutamaan rakyat Malaysia tidak ditindas. Dan kita tak boleh persoalkan kenapa ada orang cakap, oh kita kena buat kempen hari ni semua jangan makan ayam. Gila apa? Anak nak makan ayam, nak suruh anak jangan makan. Hari ni kita jangan makan Maggi, tak boleh. Jangan makan telur, jangan makan sardin, tak boleh. Itu satu kempen yang saya nampak baik, tetapi bukan yang lebih relevan untuk kita buat. Yang relevan adalah hari ini kena wujudkan satu task force di bawah biro yang sama, ada 2. Satu mengawal pintu barisan depan, satu mengawal pintu barisan belakang, dan satu lagi mengawal di tengah-tengah. Dan kita istiharkan sebagai satu peperangan untuk membantu rakyat. Ini kempen yang nak kena dilakukan oleh semua parti-parti yang ada di dalam negara kita, kepada barisan-barisan politik yang hebat-hebat belaka ni. Ini yang nak kena dijadikan keutamaan. Barulah dia memberi kesan yang baik. Betul-betul kita menurunkan kos harga hidup yang semakin meningkat bertambah-tambah. Kita tengok contoh saya ambil satu contoh. Tempat-tempat percutian yang saya tengok melalui handphone, semua harga diskaun pandemik. Betul. Kereta diskaun, semua diskaun ni. Sedangkan kereta bukan keperluan bang, bukan hari-hari orang nak beli. Kan? Pasal kita meniaga kereta, kita tahu kenapa pula turun harga pula ni. Hotel yang kawan saya buat travel agency, semua diskaun. Bukan keperluan boleh diskaun. Baju diskaun, bukan keperluan boleh diskaun. Ni yang hari memang orang pakai gula, yang hari-hari orang makan ayam, yang hari-hari orang makan. Maksud saya, permintaan yang paling tinggi adalah ini. Kenapa kau orang tak boleh turunkan barang harga? Kenapa kau punya barang meningkat-ningkat? Minyak pun waktu pandemik turun harga. Apa penipuan lagi yang kau nak buat? Setuju tak dengan saya public? Netizen, waktu PKP time, isi minyak sedap kan dia? Woi, RM50 isi arus penuh lah. Kan? Penuh RM50 kan? Cuma sekarang ni kurang sikit lah. Tapi sebagai pembekal minyak antarabangsa dunia pun, Malaysia dan antarabangsa dunia semua turun harga barang. Ni pembekal-pembekal ni dia nak cakap apa? Yang sebab yang harga barang naik. Janganlah terus menipu rakyat Malaysia, janganlah terus menipu pengguna di Malaysia dengan penipuan yang perniagaan yang tak ada berkat korang buat. Saya tak pasti sama ada mereka di kalangan orang Islam atau bukan Islam. Kalau di kalangan orang Islam, perniagaan kamu tak berkat kamu buat macam ni. Sebab orang terus tertindas. Kadang-kadang kita menerima terlalu banyak laporan kan dia dalam sembahyang kasih. Orang sampai tak ada duit nak makan. Orang tergamak ke korang harga barang naik macam orang hajar. Jadi apa cadangan Ganda sebelum kita balik pada majikan tadi persekutuan. Saya ingat persekutuan majikan ni kan, persekutuan majikan Malaysia ni, dia kena menjadi persekutuan majikan yang agak budiman sikit lah. Janganlah persekutuan ni mikrofon yang bawah. Ni jangan sampai persekutuan majikan ni dipanggil persekutuan majikan kapitalis. Saya nak nasihat kepada persekutuan majikan yang ada ni, tolonglah jadikan persekutuan majikan anda ni majikan yang budiman. Apakah maksud majikan budiman? Majikan yang tidak hanya memikirkan soal periuk-nasi majikan, tetapi juga memikirkan soal survival pekerja.
Jangan fikir berapa banyak kau nak untung saja. Fikir macam mana pekerja-pekerja kamu ni boleh hidup. Betul. Saya nak memuji dengan usaha yang dibuat oleh Ion. Baru-baru ni saya baca Ion telah mengisytiharkan bahawa mereka telah menaikkan gaji minima daripada 1,200 kepada 1,500. Ini kredit yang kita kena bagi, Bagus Ion. Bagus. Walaupun belum sampai penghujung Disember, mereka telah menaikkan untuk menyahut seruan kerajaan, dan saya panggil Ion ni adalah satu majikan contoh. Majikan contoh, dan majikan lain perlu mencontohi Ion sebagai majikan yang budiman, yang berperi kemanusiaan, yang berhati perut. Ini merupakan satu contoh yang baik. Yang contoh yang baik kita kena puji. Betul. Majikan budiman. Betul. Kita kena bagi dia, kita kena panggil Ion untuk perkara ini. Dipanggil majikan budiman kerana dia yang antara yang terawal. Dan kita mungkin kena ziarah Ion untuk bagikan satu plak daripada semboyan Malaysia bahawa dia menjadi yang pertama dan menjadi contoh yang terbaik. Contoh yang baik. Mungkin kita akan buat kita akan buat ni. Kerana dia menyahut usaha kerajaan. Betul. Dan memahami jerit perih manusia ataupun pekerja-pekerja dengan menaikkan gaji minima dalam masa yang serta-merta pada saya. Betul. Sebelum penghujung tahun. Dan majikan-majikan lain, kalau Ion boleh buat, kenapa majikan-majikan lain tak buat? Adakah, soalan saya ni, adakah Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia yang ada ni mewakili kumpulan majikan yang tidak budiman ataupun majikan kapitalis? Adakah anda ingin menjadi majikan yang kapitalis, yang hanya bercakap mengenai syarikat anda tanpa memikirkan gaji minima? Kita bukan bercakap tajuk, kenaikan yang mendadak yang begitu sampai 2,000, 3,000. RM300 Ini 300 je pun. Itu pun kau nak petikai. Kadang-kadang lah saya nak minta saya cuba bersabar. Tapi kadang-kadang menyakitkan hati. Sakit hati. Kan? Dia rasa 300 ini terlalu banyak. Dia rasa terlalu banyak. Sedangkan 300 ni untuk nak satu kali dia nak beli beras, nak beli telur pun dah habis. Jadi tolonglah, jadilah manusia yang waras. Jadilah manusia yang berperi kemanusiaan. Jadilah manusia yang bersifat budiman. Jadilah manusia yang mempunyai keprihatinan. Betul. Saya nak tanya kepada Persekutuan Majikan, adakah anda fikir kenaikan 300 ni kenaikan yang terlalu banyak bagi pekerja ni? Tolonglah. Dah kala anda nak buat statement ni, yang pandang-pandanglah muka pekerja ni. Pandang-pandanglah muka pekerja ni. Dalam keadaan mereka merana, merintih, kesusahan, tak dapat nak adakah anda ingin menjadikan pekerja-pekerja yang ada ni menjadi gelandangan? Mereka tak mampu untuk meneruskan kehidupan, tidak mampu. Akhirnya apa jadi? Apa kesannya? Kesannya berlakulah pergaduhan dalam keluarga disebabkan suami tak cukup pendapatan. Berlaku perceraian. Berlaku bagaimana anak tak dapat hantar ke sekolah. Jadi sepatutnya saya mencadangkan dengan nada yang baiklah. Saya minta maaf, saya bercakap dengan nada baik. Tolonglah Persekutuan Majikan-Majikan Malaysia. Tolonglah. Anda sepatutnya bersama kerajaan untuk meneruskan kempen, memberikan kesedaran kepada majikan supaya majikan memotivasikan majikan supaya mereka terus mencari jalan untuk menaikkan gaji pekerja. Kerana yang kita cakap ni kan bukan kenaikan yang tidak munasabah, melainkan tiba-tiba Kementerian Sumber Manusia cakap naik gaji 5,000. Mungkin saya faham lah, mungkin kerajaan majikan tak dapat bertahan. Tetapi ini kenaikan 300. 300 pun. Adakah anda ni bakil ni? Tu nak cakap lah. Semua kalau kenaikan ini satu kenaikan yang munasabah. Tolonglah menjadi satu majikan yang budiman. Kita perlu bersolidariti. Kita perlu patriotik dalam keadaan sekarang. Kita jangan fikir kepentingan kita saja. Kita perlu bersatu padu untuk membantu rakyat kita. Kalau rakyat kita tak dibantu oleh kita, kalau majikan tak membantu rakyat, kalau majikan tak bantu pekerja, jangan harap majikan akan berjaya. Saya nak bagi contoh kepada saudara majikan-majikan yang berada di luar. Saya ada satu teman, nama dia Muhammad Abu Bakar Bazara. Dia ni daripada Yaman, orang yang soleh. Dia ni orang yang berjaya, milioner, orang yang berjaya, jutawan lah. Dia bagi tahu kepada saya, dia kata ketika dia bekerja, dia kerja dengan bapak dia bagi tahu kat dia. So dia kata Muhammad Abu Bakar Bazar ni, dia kata kejayaan syarikat kita sebagai ejen tunggal kepada Toyota dan Honda di Yaman
adalah bukan kerana kepintaran kita sebagai majikan. Bukanlah kerana kita ni terlalu kreatif dan pandai dan bijaksana, tak. Kerana doa daripada pekerja-pekerja kita. Inilah masa kita membantu pekerja-pekerja kita supaya pekerja-pekerja kita akan berdoa kepada kita. Berjaya atau gagal kita adalah kerana Allah. Ketentuan daripada pemilik pada rezeki ni. Kalau Allah Ta'ala nak bagi majikan yang berjaya, dia akan bagi, nak berikan rezeki kepada pekerja, dia akan beri keberkatan kepada majikan. Kerana sudah tentu dah gaji pekerja datang dari majikan. Jadi majikan ni perlulah membantu pekerja-pekerja yang ada ni. Dengan bantuan kepada pekerja ni, maka Allah Ta'ala akan menarik hijab dan membantu memberi rezeki yang tidak disangka-sangka kepada majikan. Syarikat itu akan mendapat keberkatan. Jangan sampai syarikat ini hilang keberkatan disebabkan hanya memikirkan tembolok nafsu majikan tanpa memikirkan kehidupan dan kesengsaraan pekerja-pekerja mereka. Saya merayu kepada majikan-majikan semua, jadilah majikan yang budiman. Jadilah majikan yang melihat pekerja-pekerja anda. Kejayaan anda bukan bergantung kepada kepandaian anda semata-mata, tetapi juga bergantung kepada doa, kepada keprihatinan, kemaslahatan kepada pekerja. Sudah sampai masanya hari ini kita sama-sama bersatu. Kerajaan, majikan, pekerja bersatu untuk menaikkan syarikat. Dengan cara yang bagaimana? Membawa hasil yang lebih lumayan. Menang-menang kepada semua. Menang kepada pekerja, menang kepada majikan, menang kepada kerajaan. Dan sudah masanya kerajaan tidak perlu bertangguh lagi. Kerajaan, khususnya Kementerian Sumber Manusia, tidak perlu pandang ke belakang lagi. Terus ke depan, bantulah pekerja-pekerja yang ada. Kerana jumlahnya daripada 1,200 kepada 1,500 bukanlah satu kenaikan yang tidak munasabah. Bukanlah satu kenaikan yang terlalu mendadak, tetapi kenaikan yang dipanggil kenaikan yang terlalu logik, terlalu relevan dengan cara dan kehidupan kita sekarang. Kerana tanpa kenaikan ini, saya tidak percaya rakyat-rakyat ataupun pekerja-pekerja marahan di bawah mampu untuk survive. Kita bukan bercakap tajuk gaji CEO. Kita bukan cakap tajuk pekerja-pekerja kluster kayangan yang bergaji RM20,000, RM30,000. Kita bukan cakap tajuk-tajuk kenaikan gaji menteri yang beribu-ribu ni. Kita bercakap tajuk pekerja bawahan. Hanya RM300 untuk mereka terus kehidupan mereka, untuk membeli barang-barang. Kalau ini pun dibantah, saya tak tahu nak cakap apa dah. Maknanya potong pun ada. Tak, masalahnya kita dapat komen yang dah dapat gaji, potong lagi atas alasan overhead tinggi. itu saya tak tahu. Ini dipanggil masyarakat yang tidak pedulikan orang. Betul. Hanya memikirkan hidup sendiri. Biarlah yang lain mati, jangan dia peduli. Inilah kumpulan kapitalis. Untuk kumpulan kapitalis kita tidak boleh berunding. Kerajaan tidak perlu beri muka kepada majikan yang kapitalis. Kerajaan perlu duduk dan bertoleransi hanya dengan kumpulan majikan yang bersifat budiman. Contoh dah ada. Kita dah ada contoh bagaimana Ion boleh buat, bagaimana mereka boleh menaikkan dengan serta-merta kenaikan gaji. Dan kalau Ion boleh buat, mengapa majikan-majikan lain tidak boleh buat? Saya menegaskan hari ini daripada Persatuan Semboyan, kita memohon kepada Kementerian Sumber Manusia untuk tidak lagi menukar. Teruskan, kita daripada NGO akan bersama-sama dengan Kementerian Sumber Manusia dari sudut untuk menaikkan kadar gaji minima 1,500. Tidak perlu lagi pandang ke belakang, tidak perlu lagi melayan rintihan sekumpulan majikan-majikan yang bersifat kapitalis, yang hanya memikir tembolok mereka saja. Sudah sampainya kita menjadi manusia yang berperi kemanusiaan, memikirkan kumpulan bawahan yang terseksa dan merana disebabkan gaji yang terendah dan kenaikan harga barang yang tidak ada hentinya. Dan kesimpulan seperti mana yang Yusof cakap tadi, Kementerian KPDNKK juga perlu terlibat untuk mengawal selia. Bukan sadar mengawal selia kumpulan peruncit, tetapi juga perlu dikawal. Ini dipanggil jihad. Ini kita bukan jihad, bukan kita punya jihad ni hanya jihad di Palestin semata-mata. Tapi jihad kita hari ni adalah untuk mengawal survival rakyat. Kawal di setiap peringkat. Bukan daripada pengeluar, daripada logistik, daripada pemborong, perlu dikawal. Ini supaya jihad besar. Ini jihad yang betul, saya setuju. Dan kita perlu bersatu padu untuk mengekal, untuk menjaga harga barang ni. Kalau tidak, rakyat, kumpulan marahan tidak dapat survive. Dan pada waktu tu kita akan tengok bagaimana
krisis sosial akan melanda negara kita, kerana kita tidak melihat negara akan hilang keberkatan apabila kumpulan-kumpulan miskin dan fakir tidak dijaga dengan baik. Kita perlu menjaga kumpulan bawahan ini, kerana mereka adalah sumber keberkatan kita. Betul. Kerana dengan mereka lah, doa mereka lah tiada hijab untuk menjadikan negara kita utuh dan ekonomi. Jangan cakap soal pemulihan ekonomi yang lain. Pemulihan ekonomi bergantung kepada Allah, bergantung kepada doa kumpulan bawahan ini. Anda boleh berteori, anda boleh berfikir mengenai apa-apa dasar ekonomi, tetapi dasar ekonomi yang mendapat keberkatan daripada pencipta kita adalah dasar ekonomi yang mementingkan kumpulan bawahan, mementingkan kumpulan fakir dan miskin, kerana mereka adalah sumber doa kita. Betul. Saya pun difahamkan Maiden juga mempunyai gaji minima diberikan sebanyak RM1,500 kata. Kita dimaklumkan itu pun menjadi salah satu pasaraya, menjadi contoh. Sebelum nak hujung tahun dia dah naikkan RM1,500. Alhamdulillah. Maiden. Kita puji. Kita pujilah Datuk Wira Maiden kita, merupakan sahabat kita juga dan abang kita juga. Jadi tahniah. Jadi sebenarnya itulah sumber keberkatan dalam perniagaan itu berpunca daripada pasukan yang menjawat jawatan dalam syarikat tersebut. Kalau kita tidak memikirkan keperasaan, kepedulian kita kepada mereka, maka kita akan rasalah pasal kita akan dituntut. Saya belajar daripada guru saya sebut, kalau kita nak marah kita punya kaki tangan ataupun nak marah pasukan kita, mesti ada sebab dan alasan yang sangat kukuh. Kerana apa? Itu akan dipersoalkan di akhirat. Dan cuba bayangkan, dan Nabi dah sebut dah, kita kena bayar gaji sebelum peluh kering, kan? Itu yang disebut dalam hadis Nabi. Tapi adakah kita bukan bayar sebelum peluh kering? Pekerja pun tak kisah, dia kerja sampai hujung bulan baru bayar gaji. Tapi masalah yang disebut ni, gaji yang kita bagi pun tak cukup untuk mereka hidup. Bayangkan, sebab itulah kita hari ni kalau tidak ada mempunyai keperasaan kan dia, maka percaya saya keberkatan dalam perniagaan itu tiada. Walaupun perniagaan awak berjaya di pandangan mata zahir awak, tidak ada nampak sebarang ujian, awak rasa kerana berkat usaha awak sendiri, kerana kepandaian awak, kemahiran awak, itu adalah satu penipuan yang dilakukan oleh syaitan kepada diri awak. Sebenarnya perniagaan itu kalau tidak ada ujian, tidak ada lingkang-lingkup, maka kita kuarter kita ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya nak memperingatkan khusus kepada masyarakat yang beragama Islam yang menjadi majikan, ya, berhati-hatilah. Setiap perkara yang anda buat dekat muka bumi ni, walaupun kami ni bukanlah orang yang boleh beri nasihat pun, kami bukan orang baik, tapi kami bercakap berdasarkan kepergunaan, berdasarkan kami mendahulukan rakyat ini menjadi kepentingan, pengguna ini menjadi benda yang penting pada kami. Bila ada aduan, kami pasti akan bercakap. Dan kami juga merasakan perkara banyak yang tidak logik. 1,200 naik kepada 1,500 sangatlah sedikit. Sangatlah sedikit. Itu pun menjadi bahas oleh majikan persekutuan ini. Saya rasa mereka ini ada, saya tak nak tuduh, tapi kalau ada konflik of interest, sekiranya ada konflik of interest, tolonglah fikir-fikirkan, kerana anda akan dipertanyakan, akan dipersoalkan di akhirat kelak. Kerana hari ini kita sedia maklum, mereka ini dapat duit gaji, menunggu dekat depan ATM ni, kadang-kadang kalau saya cakap macam pelik, setiap hari mereka pergi cucuk ATM seolah-olah gaji nak masuk tak masuk, tiba-tiba gaji masuk tinggal kosong, tak ada duit dah. Tidak ada siapa tahu keadaan yang berlaku pada mereka. Saya tahu ada yang siang kerja, malam part time guard dekat tempat saya. Ada siang kerja kat tempat lain kan ada. Malam part time dekat kita punya semua supermarket. Part time. Kenapa kerja sampai 2 kerja? Tak cukup tuan. Sedih tengok. Inilah sebenarnya derita yang dilalui oleh rakyat. Dan saya minta kepada kerajaan yang menjalankan amanah khusus kepada KPDHP ni, anda akan ditanya oleh Allah. Akan ditanya ni semua benda ni. Kenapa? Adakah kamu sedar sebenarnya dalam keadaan kamu tidak nampak, sebenarnya ada orang yang tak mampu nak beli makanan sebab duit dah tak ada. Cuba bayangkan jihad ini kalau berjaya dengan izin Allah, kita betul-betul berjihad mengurang harga barang. Mana tahu pada bulan itu sebenarnya diorang biasanya, contohlah minggu ketiga dah start kawal barang, beli barang. Rupa-rupanya dengan kerana jihad kamu, dia boleh makan sampai hujung bulan. Kita tak tahu. Itu adalah salah satu doa, dan dia pun terus berdoa, ya Allah, terima kasih Allah kerana memberikan aku kecukupan rezeki, memberikan aku keberkatan dalam hidup. Maka doa itu berbalik kepada orang-orang yang membantu. Ini yang dinamakan, saya difaham oleh guru saya, yang saya duduk tanya dengan guru saya, macam mana kita bagi sedekah tangan kanan bagi, tangan kiri tak nampak, tangan kiri bagi, tangan kanan tak nampak. Saya macam pelik.
rupa-rupanya itulah yang dinamakan kamu buat perkara yang kamu sendiri tak tahu. Rupa-rupanya di akhirat tu semua datang kepada kamu. Yang kamu buat, kiri tak nampak, kanan tak nampak, diri kamu tak nampak, kamu tak nampak. Macam tak, aku tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba dekat akhirat semua datang. Tuan, tiba-tiba dia datang dengan orang KPACP. Tuan-tuan tahu tak, kerana Tuan jihad betul-betul kurang harga barang, Tuan kawal kami, tuan-tuan hari-hari makan sedap, tuan. Hari-hari dapat makan telur dengan harga yang murah, dapat makan ayam dengan harga yang murah. Kami dapat ini, tuan. Anak kami cukup makan. Allah yang hadirkan tu, Allah yang hantar. Saya bukan nak cakap pasal soal agama ni, tapi kadang-kadang nak jentik hati-hati kita supaya kita jangan dapat hidayah ni. Harap kita semua dapat hidayah. Inilah hidayah yang Allah bagi. Setiap daripada apa kejayaan kita buat itu ibadah. Allah bagi kurang atau banyak tu ada sebab. Kadang-kadang Allah bagi banyak kepada seseorang itu sebab apa? Allah nak suruh dia banyak bersedekah lagi. Banyak lagi kau dapat, banyak lagi kau pergi bersedekah. Ada orang Allah bagi sikit, tapi Allah bagi sikit, Allah tahu kau cukuplah, kau tanggung isteri kau, anak-anak kau, mak bapak kau, mak mentua yang mentua kau, cukup-cukuplah aku bagi. Allah dah bagi dah kita tempat. Jadi kepada KPHP, tolonglah jadi itu bukan sebagai satu kejayaan, tapi satu perjuangan. Satu perjuangan untuk memerangi mereka-mereka ini, kerana kita semua akan disoal. Semua akan datang. Kalau penguasa-penguasa yang menjadi zalim, maka itu semua akan disoal di akhirat kelak. Jadi apa kita nak jawab? Jadi kesimpulan yang saya nak bagi tahu hari ini, tolonglah cari keberkatan dalam apa saja kejayaan yang anda dapat, yang anda miliki. Kalau anda sebagai orang yang perlu mengawal harga barang, itu satu bukan kejayaan, satu perjuangan, jihad yang besar. Bila orang cukup makan, cukup minum, cukup keperluan dengan gaji mereka. Bila ada orang memperjuangkan naikkan gaji daripada 1,200 naik kepada 1,500, dapat 300 ringgit. Berkat dengan azbab apa yang kita bawa hari ini, tiba-tiba ada majikan-majikan naikkan gaji. Bukan 1,500, naik 1,800 pula. Tak apalah, aku naikkan 500. Daripada 1,200 aku naikkan 500. Kerana aku melihat tontonan pada hari ini azbab Datuk Hisham sebut, maka aku naikkan 500. Tak apalah, aku tanggunglah macam mana rezeki. Ini yang nama kita nak kena bawa jihad yang sebenar. Apakah sebenarnya kita buat dalam hidup ini yang memberi impak yang besar kepada masyarakat dan kepada ummah. Jadi insyaAllah, mudah-mudahan hari ini kita bukan nak bergaduh, kita nak bersama dengan kerajaan, nak bersama dengan KPDAGSP untuk kita sama-sama membenteras mereka-mereka ini yang menaikkan harga barang dengan sesuka hati tanpa memikirkan keperitan dan derita rakyat. Sekarang kita nak wujudkan satu kluster, tak, kita nak kerajaan wujudkan satu biro dan ada task force kat situ, dan kami sanggup menawarkan diri dan memberi khidmat secara percuma. Tak apa, kami ada gaji kat tempat lain, kami ada peniaga kami ada perkhidmatan kami. Tapi kalau untuk kerajaan minta kami bekerjasama, tak perlu bagi kami sebarang peruntukan, dan tak ada rekod pun kami minta peruntukan. Kami menawarkan ini secara percuma. Sebab apa? Kerana ini jihad kan dia. Betul. Ini satu jihad yang besar. Jadi kita buat sama-sama, insya-Allah. Itu saja. Saya tak ada apa-apa lagi. Sebagai kesimpulan, kita juga mempromosikan pada mana-mana majikan yang menaikkan gaji kepada gaji minimal yang lebih baik, kita akan panggil dia majikan budiman. Majikan budiman. Dia maklumkan pada kita, mungkin kita tak mampu dan nak bagi trofi banyak-banyak, mungkin kita akan bagi dalam bentuk promosi lah. Promosi. Kita sebagai majikan yang budiman, kerana memahami dan berperi kemanusiaan, memahami jerit pariwisata. Dan kita mengucapkan tahniah kepada majikan-majikan yang dengan serta-merta menaikkan gaji kepada pekerja-pekerja anda. Sudah tentulah Allah Ta'ala akan membayar usaha anda, akan dibayar oleh Allah Ta'ala. Dan saya yakin dengan rezeki Allah Ta'ala akan buka rezeki anda seluas-luasnya kerana anda membantu pekerja-pekerja anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.